Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Alhamdulillah wa bihi nasta'in wa la udwana illa 'alal zalimin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Alhamdulillah kembali kita ke dalam kelas kan. Setelah bercuti baru ni, cuti sekolah, kemudian kita cuti PKP kan. Kawalan pergerakan. Jadi insyaAllah kita tak nak buang masa, kita tak nak masa terbiar begitu saja kerana masa itu amat berharga. Jadi hari ini Ustaz ada buat satu video berkenaan tentang kelas kita, tentang kelas kita, iaitu tentang Maharah Quran Tingkatan 2. Okay. Mana masih ingat lagi nama sekolah kita? Mahat Integrasi Tahfiz Tunas Ilmu Selangor. Kan? Dan kenal lagi Ustaz? Ustaz siapa? Dan nama Ustaz di mana? Ustaz akan kenalkan diri Ustaz juga. Itu nama Ustaz Muhammad Adam bin Amin bin Ismail bin Tahir bin Nahu bin Bilal Delehe bin Paduka Ami bin Tok Halus. Dekat 7-8 generasi. Kemudian, okey. Ini adalah kelas online Maharah Al-Quran bagi tingkatan 2. Bagi tingkatan 2. Okey, Ustaz harap semua fokus. Yang paling penting sebelum mula kelas ni, kalau boleh pause dahulu, berhenti sekejap, pergi ambil pensel, pergi ambil pen dan buku, kalau boleh buku khusus. Ustaz nak balik nanti ada buku khusus yang Ustaz tengok kamu buat nota. Buku khusus. Yang Ustaz ulang banyak kali, buku khusus. Dan antum semua tahu apabila Ustaz ulang banyak kali dan benda tu amat penting. Amat penting sekali. Okay. Jadi sebelum kita mulakan pembelajaran kita hari ini, Ustaz nak bagi satu. Okay. Apakah benar ni? Benda apa ni? Benda apa ni? Ustaz, ini meter kereta lah Ustaz. Okey. Ya, ada tanda macam-macam, ada tanda bateri kan. Ada tanda tempat yang kalau kereta tempat licin dia boleh bagi off. Okey. Kemudian ada meter minyak kan, temperature kan. Kan? Bila period nak servis kereta, kemudian ada meter kan, ada meter. Okey. Ustaz nak fokus kepada meter tu. Apa hubungan kita dengan pembelajaran hukum tajwid ni meter ni? Kan? Ustaz minta antum fikir kan? Lihat pada sebelah sini meter tu. Kan? Kenapa meter? Okey, meter ada grade naik ke 10, 20, 40, 60, naik 80 sampai ke 200. Itu adalah segi kelajuan kereta. Betul juga dengan kelajuan bacaan kita, betul juga dengan panjang harakat yang berada di dalam Al-Quran. Okey, terus. Jadi topik kita pada hari ini berkaitan tentang ahkam al-mim wan nun musyaddadataini. Apakah tu? Ahkam adalah hukum, dan mim, huruf mim, waw tu dan, nun, huruf nun, musyaddadataini. Maksudnya apa dalam? Yang bertasydid ataupun yang bersabdu. Okey. Bukan sukun bersabdu. Yang ada syaddah. Mim dan nun yang ada syaddah. Okay. Hukum dia, kita nak tahu hukum dia. Kadang-kadang kita tahu, Ustaz, saya tahu dah hukum dia. Tapi kalau tahu kenapa masih ada lagi kawan-kawan, mungkin anda tergolong anti ataupun tergolong salah seorang yang tahu tentang hukum nun musyaddadatain ini, tetapi kawan sebelah kanan, kiri, depan, belakang tidak mengetahui hukum dia. Dia tahu tapi dia tak guna. Kenapa? Okey. So ini adalah mim yang bersabdu dan nun yang bersabdu. Okey. Terusnya. Ta'rif al-ghunnah. Ta'rif al-ghunnah iaitu maksud pengenalan. Pengenalan tentang ghunnah apa dah? Dengung. Kan? Ghunnah. Okay. Pergi satu persatu.
Ta'rifu. Ini penting. Ini penting. Minta antum hafal ta'rif ni. Ustaz dah bagi dah. Seperti biasa Ustaz akan bagi berwarna-warni dari segi untuk antum menghafal dengan lebih mudah. Ya sautul lazizun rakhimu lahu ranaini yakhruju minan khasyumi la amala lisani fihi. Suatu suara yang laziz, yang merdu, rakhimul lahu, yang lunak padanya, ranaini, yang ada satu bunyi dering, ada yang mana yang keluar daripada khasyum, iaitu rongga hidung yang tidak berfungsi bagi lidah padanya. Saya ulang balik. Maksud ni adalah satu suara yang laziz, yang merdu, rahimul lahu, yang lunak padanya. Pada apa? Pada suara tu. Bukan suara, lebih pada bunyi tu sendiri. Kan? Bunyi ranain yang berdering, kan? Yang berdering, yang yakhruju minan khasyumi, yang keluar daripada rongga hidung, la amal lisani fihi, dan tidak berfungsi pada lidah dia. Mana kata dia kacau pada rongga hidung, dah tak mengganggu mulut. Okey. Tarif hafal. Hiya sautul ladzi rakhimu lahu wa naini yakhruju minan khasyumi la amal lisani fihi. Okey, minta hafal. Ustaz akan banyakkan takrif dalam soalan-soalan Ustaz. Makhraj. Kharaja masuk keluar, makhraj tempat keluar dia. Di mana? Al-khasyum ni tadi saya sebut, al-khasyumnya, khasyum tempat rongga hidung. Semua ada hidung. Okey, cuma beza dah panjang, kembang, kan, kemek, tak apa, yang penting dia ada boleh ambil nafas. Okey, khasyum ni apa? Wa huwa kharaqal anful al-munjizibu ila dakhil al-fam wa huwa a'la al-anfun. Anfun tawan hidung, famun tahu dah mulut. Iaitu kharaqa ni, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, satu pelanggaran, kan? Ini macam di antara hidung, kan, bertemu satu benda yang keluar daripada ila dakhil tak apa, masuk ke dalam mulut, wa huwa ala anf, masuk dalam mulut dia keluar. Khasyum al-khasyum. Apa itu? Hafal tu. Yang paling penting bukan yang bawah tu warna hitam tu. Kalau Ustaz ada buat warna-warni tu, yang itu antum kena hafal. Kan? Ustaz akan tengok dari mana keluarnya ghunnah. Di mana? Makhraj. Ghunnah tu di mana? Jawapan al-khasyum pun Ustaz akan dapat bagi markah penuh. Tak perlu huraikan. Okey. Seterusnya. Miqdar. Qaddara. Miqdar. Itu qadar bacaan dia. La tazida wa la tanqisa an miqdar harakatain. Dia tidak bertambah. Dia takkan tambah. Kalau contoh dia 2 harakat, dia takkan tambah 3 harakat. Wala tanqasa, dan takkan berkurang kepada 1 harakat. Tapi daripada kadar bacaan dia tetap dengan harakatain ni. Itu berapa? 2 harakat. Siapa yang pernah kelas dengan ustaz atau pernah yang membaca tasmi' bacaan dengan ustaz, jadi bila ghunnah ni macam mana pun kena 2 harakat. Kadang kebiasaannya, kan, kita nak baca cepat, tapi tidak terjaga bacaan tajwidnya. Terutama pada muka surat yang ketiga, senang kan? Ambil yang senang sikit. Semua orang dah hafal. Innal ladzina kafaru, padahal innal ladzi tu dia perlu dengung berapa harakat? 2 harakat. Innal ladzina. Tolong perbaiki bacaan antum semua, tolong perbaiki.
tolong perbaiki bacaan antum semua. Tolong sangat-sangat, tolong jangan baca terlalu kelam kabut, kan? Kalut sangat baca, laju sangat. Nak ke mana? Seorang ustaz, seorang guru akan duduk di tempat dia untuk menyimak bacaan muridnya, dia akan tunggu. Dia akan tunggu bacaan. Tapi bila lajuan guru, kebanyakan guru boleh kata, satu guru bila murid baca laju, dia tiba-tiba dia tak ada mood. Dia akan jadi macam, kenapa baca laju? Kan semua nak baca lambat, kan? Innal ladzina kafaru sawa'un 'alaihim jangan baca laju. Innal ladzina kafaru sawa'un 'alaihim anzartahum am lam tunzirhum la yu'minun. Kan? Bacaan laju nanti tunggu lepas antum dah habis, antum buatlah bacaan laju antum. Sekarang perbaiki bacaan antum. Bagi elok tu bacaan. Ni seperti antum sedang membuat satu rumah ke. Antum buat satu kereta. Katakanlah antum buat satu kereta. Biar dalam keadaan yang elok, cantik, kan. Antum nak tak spoiler kat mana ke. Nak buat apa skirt kereta kiri kanan, kan. InsyaAllah buat cantik. Cantik, insyaAllah jalan punya. Enjin kemas, cantik. Jangan kita lihat pada luaran. Kalau kita tengok, uish, kemas kereta ni, kan. Tapi bila tengok bawa kereta, itu tak nak. Okay. Faham? Ta'rif. Okay, ta'rif dia, makhraj, tempat keluar dia. Kemudian, miqdar bacaan dia 2 harakat. Okay, sebelum kita pergi ke gambar, kita pergi ke sebelah sini dahulu. Hukum al-mim wa nun musyaddadataini. Okay, dah. Wujub izhar al-ghunnah. Wajib menjelaskan gunnah dia. Wajib dia. Innal, kan? Kalau bunyi in, masih lagi in bunyi, itu belum lagi sampai ke maqam ataupun tempat keluarnya gunnah. Kecuali bila antum sebut in, antum sebut in, kemudian tutup hidung, maka tak dapat bunyi dengung tu, itu adalah benar. Tak ada yang benar melainkan benar. Nah, bila sebut tutup hidung masih bunyi, itu adalah tidak benar. Yang benar hanyalah dia tapi bila antum dengung, kalau keluarkan daripada mulut antum takkan rasa hidung antum akan bergetar. Tapi bila sebut akan rasa getaran. Getaran. Okay. Wajib diizhar gunnah tu. Jelaskan gunnah tu. Dan pada tiap-tiap daripada nun dan mim musyaddadatain. Pada tiap-tiap nun, mim musyaddadatain. Ingat. Pada tiap-tiap, mana kata ada je nun dengan mim musyaddadatain ini, ada nun yang bersadu, mim yang bersadu, maka wajib diizharkan. Kan? Nah, hari kita main hidung hari ni. Okay. Wa miqdaru harakataini. Dan miqdar dia ada kadar harakat dia adalah 2 harakat. Tak lebih, tak kurang. Ya. Okay, insyaAllah. Faham? Okay. Okay, nampak? Anda nampak? Nampak dia punya gambar dia. Kan? Dengung tu dia akan jadi rasa macam ada getaran, ada suara. Getaran. Ronain. Ni lah. Ronain ni ada deringan. Saya nak tunjuk pun tak ada. Ustaz tak ada yang lebih ni. Tak apalah, antum lihat di sini. Ini. Ingat apabila dengung tutup je memang dia tak boleh nak lepaskan. Itu adalah dengung yang sebenar. Minta praktis, maklumkan kepada keluarga antum semua, insya-Allah antum menjadi seorang hufaz yang cemerlang, insya-Allah. Amin ya rabbal alamin. Okey, seterusnya. Wajhul tasmiyah, iaitu nama baik.
Yusamma kullu minhuma, dinamakan bagi tiap-tiap keduanya harfun ghunna musyaddadan. Dia juga dipanggil harfun ghunna musyaddadan. Itu huruf dengung yang bersabdu. Dinamakan juga. Ini penting hafal. Ya, katanya. Ma wajhul tasmiyatu, apakah nama lain bagi mim nun musyaddadatain? Jadi jawab harful ghunna musyaddadan. Okey? Ustaz lebih kepada poin. Jawapan Ustaz lebih kepada poin, insya-Allah. Ya. Kenapa dinamakan begitu? Kerana al-ghunna sifat lazimah bagi mim dan nun. Kerana dengung itu satu sifatnya lazim. Lazim bagi mim dan nun. Dengung ni kebiasaannya kebiasaan. Lazim pada huruf mim dan nun. Okey. La farqa bainahuma, dan tak ada perbezaan di antara kedua. Tak ada apabila dengung pada huruf mim, dia akan keluar kat telinga dengung tu, tak. Kalau dengung nun, dia keluar kat mata dengung tu, tak. Okey. Okey, insya-Allah. Okey. Okey, wala farqu bainahuma, tak ada perbezaan di antara kedua-duanya. Okey. Ni Ustaz bagi contoh pula Okey. Contoh pada huruf nun yang bersabdu kan. Al-adat ni apa? Bilangan. Okey, al-halatu ni apa? Keadaan dia. Keadaan isim, fi'il dan huruf. Mana musyaddatan contoh surah dan surah apa. Okey. Pada al-ismu. Ada yang pertama raqam wahid, al-ismu itu pada keadaan isim. Bagaimana dia jadi nun? La tajidanna ashaddanna. Bila huruf dal masuk ke nun, temu dengan nun yang bersabdu, maka kena dengung. La tajidan itu sama juga, tajidan kena juga, ashaddanna. Okey, yang warna merah tu. Mana kata ada dua dalam satu ayat tu, dia ada dua. La tajidanna ashaddannasi. Okey, untuk peringatan kan pada kalimah isim tu, annas tu, ashaddannas, salah baca. Ya, sambung la tajidanna ashaddannas ada kan, okey. Kalau nak berhenti tak ada masalah, ashaddannas. Tapi yang penting sebut huruf nun, kemudian lepas huruf nun ada huruf alif. Ya, itu mak asli. So kena panjangkan dulu, jangan terus kepada huruf sin mati. Kebanyakan baca ashaddannas, na dulu. La tajidanna ashaddannasi, nas. Kalau berhenti silakan. Sama kul a'udzu birabbin nas. Jangan nas. Tu salah. Mana ada tempat yang apabila mati dipanjangkan? Tak ada. Ingat tu pesan ustaz pada semua bacaan. Siapa-siapalah saja yang baca dengan ustaz buat masa ni, tak ada lagi yang benar selain yang benar. Kan? Perlu ustaz perbaiki. Setiap pada form 1 sampai form 4 sama. Bila jumpa perkataan huruf an-nas mesti slack. Dia tak panjang dahulu sebelum dia matikan. Dia tak panjangkan dahulu sebelum nak sambung kepada huruf sin. Okey. Itu satu tegasan tu. Kan? Kemudian rakaam yang kedua, al-fi'lu. Wala nas'alannal mursalin. Dalam keadaan fi'il, wala nas'alan kan. Jadi kena dengar wala nas'alannal lannal. Okey, kemudian huruf. Pada huruf innahu la yuflihu lan nun. Okey, jika dilihat untuk dengur ni kan, contoh ada huruf innahu. Okey, dia dengur dua harakat. Bagaimana keadaan kedudukan lidah kita? Ya, lidah kita kan? Lidah kita naik atas. Innahu kan, dia dengung naik atas. Okey. Bila dengung dua harakat dan lidah kena ke lelangit. Ini lelangit kita. Langit. Kemudian in lan nan. Okey. Lidah ke atas. Bukan lidah bagi. Salah. In di le langit. Ingat? Di le langit. Okey. Jadi in dua harakat penting.
Itu kedudukan apabila nun musyaddadatain. Nun musyaddadah. Kalau musyaddadatain ni untuk bagi bila ada mim. Al-mim wa nun musyaddadatain. Tapi bila nun, an-nun musyaddadah. Satu-satu lah. Okay. Kita ulang balik. Latajidanna asyaddan nas. Nas. Walanas'alanna al-mursalin. Innahu la yuflihu zalimun. Okay. Sekarang kita masuk pada mim musyaddadah. Sama juga ada isim, ada fi'al, ada haraf. Okey, pada huruf mim tadi kalau nun tadi kita buka mulut, lidah naik atas, keluar dengung, kan? Pada huruf mim pula macam mana kita baca ada? Pada isim walikulli ummatin ajal. Bila huruf mim, kan? Tutup mulut. Walikulli ummatin dia takkan jadi lidah naik atas. Cuba buat mana boleh lidah dengan mulut naik atas. Lidah kelelangi, mulut tutup. Dia takkan jadi. Ya, so untuk mim specialnya Allah jadikan huruf kalimah tu dengan mulut kita ni semua nak tunjukkan supaya ada perbezaan di antara huruf mim dengan huruf nun. Okey, walikulli ummatin. Walikulli ummatin. Dia tutup mulut. Baik, pada fi'il pula. Falam tajidu ma'an fatayammamu. Tutup mulut. Thumma alladhina kafaru bi rabbihim ya'dilu. Okey, thumma alladhi. Jadi kita nampak huruf mim yang bersabdu ni kan, dia perlu dengung. Nun juga bersabdu kena perlu dengung, wajib dengung. Ya, dengan kadar 2 harakat. Jadi bila huruf mim yang bersabdu, tutup mulut. Tutup mulut untuk mendapat dengung yang sempurna, dan dengung pastikan dengung keluar daripada rongga hidung. Dan nun pula buka mulut, lidah pastikan di atas, dan pastikan dengung untuk keluar daripada rongga hidung. InsyaAllah. Okey, moga-moga dengan video yang seketika ini dapat untuk mengisi masa ruang yang ada. Antum semua di rumah, kan? Apabila antum menghantar tasmik dan Ustaz dapat makluman, dan kita semua satu mitis pelajar pajak akan menghantar bacaan hafazan Quran kepada semua guru tasmik masing-masing, dan minta sangat-sangat antum semua bacaan dalam keadaan yang bertartil, bertajwid, lambat. Ustaz mohon sangat-sangat tolong baca lambat, dan antum akan dapat natijah yang besar bila antum tahu hikmah bacaan lambat itu sendiri. Tolong jangan baca laju. Cuba praktis. Ustaz, saya dah cuba praktis dah Ustaz. Dah cuba dah, tak dapat. Saya akan baca walam tajidu ma'an fatayammamu. Cuba. Cuba pegang tangan. Gunakan tangan sebagai simbolik untuk lambatkan. Falam tajidu ma'an. Buat keras tak apa. Praktis. Cuba kan. Praktis make perfect. InsyaAllah. Cuba. Boleh. Ustaz dulu bacaan dalam keadaan laju. Kan? Tolong belajar bacaan lambat. Antum akan dapat natijah yang besar. Percayalah suatu hari nanti. Percayalah. Kan? Saya minta sangat-sangat supaya antum dapat gunakan masa yang terluang ni. Dan yang ini adalah kelas kita untuk minggu lepas, untuk minggu akan datang Ustaz akan berkelas. Dan ini masuk dalam silibus, dan Ustaz tak akan ulang dah mata pelajaran. Dan Ustaz harap pada sahabat-sahabat, kawan-kawan antum yang belajar, dan Ustaz ni sampaikan kepada kawan-kawan, kata contoh dalam kelas 2 Hanafi, kan? Ada siapa? Qayyum maklumkan kepada siapa? Abu Bakar, oh ya ke Ustaz ada buat video untuk kelas kita? Ya, betul. Tu dua Hanafi, betul. 2 Syafi'i kan? Asyrali tengok. Okey, Asyrali tengok. Okey, kemudian Usama tak tengok lagi Ustaz. Bagi tahu Usama. Oh ya ke Ustaz ada buat? Okey, Usama bagi tahu kan. Banat ni Ustaz tak ingat nama. Mohon maaf lah kan. Mohon maaf kan. Lalu Ustaz cam muka lah. Kan. Itulah sama juga yang ada
Ada Arif, bagi tahu dekat siapa? Nuaim kan. Naim, Fadlan, bagi tahu. Kat kawan-kawan. InsyaAllah Ustaz nak sebut nama semua orang tu. Ramai lah nama kan. Dan anak murid Ustaz dulu kan. Itu Zikri. Okay. Yang penting tolong hafal yang Ustaz minta tolong hafal daripada dulu. Takrif penting kan. Sebab terjadinya dan hukum-hukum ni. Ustaz nak kalau boleh dalam Pak Isa ni dapat yang point pun insya-Allah Ustaz nak antum faham. Kita bukan nak target untuk dapat yang lebih besar dapat markah banyak sangat disebabkan kita meniru ke last minute menghafal. Tak nak. Biar ilmu tu lekat dan kita boleh menjawab dengan betul dengan baik. InsyaAllah ada barakat. Ada barakah insyaAllah akan menanti antum. Okey, pesanan Ustaz untuk sebelum akhirnya kelas kita untuk pada hari ini. Hari ini bertarikh Allahumma salli ala sayyidina Muhammad 29 Mac 2020 hari Ahad. Okey. Hari Ahad. Ni Ustaz buat dalam jam pukul 11 pagi. Okey. Ustaz minta tolong jaga Quran antum sendiri, tolong jaga masa yang baik, tolong jaga solat. Kita ni bukan berada dalam keadaan serana cuti-cuti sana kan, sediakan makanan, makan masuk dapur. Kurangkan tidur, yang penting kurangkan tidur. Jika antum praktis diri antum tidur lepas subuh, praktikkan banyakkan tidur antum lepas makan, antum akan dapat natijah yang buruk, negatif selepas antum buka sekolah nanti. Lepas sekolah tu buka, antum akan dapat natijah. Antum akan letih. Dan ingat, kita bukan berada di awal zaman, kita bukan di tengah zaman, kita di akhir zaman. Berkemungkinan wallahu a'lam, ustaz pun tak tahu kan, kita ni berada waktu di mana sekarang. Berkemungkinan hari Jumaat yang menanti akan datang mungkin kita bertemu, kita tak bertemu, wallahu a'lam kan. Dan moga-moga kita dijauhkan dengan penyakit COVID-19 atau penyakit yang kita tak nampak. Dan paling penting, kita tolong jaga hati kita, tolong jaga kita, buang sifat-sifat yang kotor, yang zulumat, kita buangkan. Allah mutahhir qulubana min kulli sifatil zuma, ya Allah, buangkanlah, bersihkanlah hatiku daripada sifat-sifat tercela, sifat yang kotor ini, ya Allah, amin ya rabbal alamin. Dan Ustaz minta antum dalam berlaku jujur, tolong jujur Ustaz nak antum tingkatan 2 ini semua dalam keadaan jujur, masuk form 3 jujur, teruskan jujur, dan tolong jaga keterampilan antum sebagai seorang yang memegang amanah Allah. Antum semua ni adalah bodyguard Allah Subhanahu Wa Taala. Antum adalah bodyguard Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi gunakan bodyguard Allah, antum ini untuk memperjuangkan agama Allah Subhanahu Wa Taala. Allah dah letak antum duduk sebelah kiri kanan Allah. Sebab antum jaga kalam-kalam Allah. Kamu cakap salah, kamu baca salah, perbetulkan. Kamu cakap betul pada orang. Allah cover, Allah akan lindung kamu jaga hak Allah, Allah akan jaga kamu selama-lamanya. Okay, sebelum penutup, the Prophet sallallahu alaihi wasallam say, make your voice beautiful when you recite Quran. Maka jadikan buat suara kamu tu rasa indah ketika kamu membaca Al-Quran. Dari Abu Daud An-Nasa'i. Okey, untuk Facebook Ustaz Adam Amin. Untuk Instagram Ustaz Adam Amin. Sebenarnya ada Ustaz depan tu, Ustaz Adam Amin. Itu WhatsApp Ustaz, dan itu YouTube Ustaz. Ustaz harap dapat istifadah dari pembelajaran kita ini. Tak lama mana. Dan selamat berhujung minggu, selamat bercuti sambil belajar. Jangan cuti. Hashtag tiada cuti bagi seorang hufaz. Tiada cuti bagi seorang hufaz. Okey, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekali salam pada semua family antum, termasuk ibu ayah kan, yang bagi ada ibu, yang bagi ada ayah, yang tak ada, tersedekahkan Al-Fatihah kepada mereka. Dan jaga solat, jaga Quran, insya-Allah. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.